Jawapannya adalah A. Okey, jawapannya adalah A guys, betul. Melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia. Senang sangat ni guys. Okey, nombor 2, Rajah menunjukkan satu peralatan keselamatan dalam makmal. So, apakah alasan terbaik untuk menggunakan semasa bekerja di makmal? Jadi, apakah alasan awak nombor 2 guys? Jawapannya B. Kenapa B ya? Untuk mengelakkan kecederaan. Ini pakaian lab ni, kod. Pakaian kod. Indul kata C. Jawapannya adalah C. Betul Indul. Tahniah. Jawapannya adalah C. Okey, sebenarnya supaya pakaian kita kotor. Kalau tertumpah pun nanti kita baju sekolah ke, kita tak adalah kena kan. Okey, nanti lab ni korang akan pakai masuk universiti sama ada korang mana-mana fakulti sekalipun. Sama ada ambil sains ke, tak ambil sains ke, masuk lab korang kena pakai baju lab ni. Okey, kita nak masuk nombor 3. Antara langkah berikut yang manakah betul untuk melupuskan sisa picagari dan jarum? Okey, korang rasa manakah yang betul? Dulu kata C. C Korang lain kata C ke? Nombor 3 jawapannya adalah A guys. Dia nyah kontaminasi, maksudnya dia kena lupuskan dia. Kena lupuskan dengan menggunakan autolift. Pernah dengar tak autolift? Siapa tahu autolift tu macam mana? Pernah dengar tak? Ataupun memang tak pernah dengar? Membunuh mikroorganisma. Betul, membunuh mikroorganisma. Autolift tu kalau ikut sebelum dia kata operation, sebelum doktor buat operation, biasanya semua pakaian mereka akan dimasukkan dalam autolift. Jarum-jarum ke, gunting-gunting ke, mereka kena masuk autolift. Jadi sebab kadang-kadang ada HIV dan sebagainya kan, jadi terpaksa masuk, dia akan sterilkan dia, matikan kuman, baru dia akan dimasukkan, dispose dalam plastik warna merah. Okay, sebab kat hospital tu ada banyak plastik, warna hijau, warna kuning, warna merah. Jadi warna merah tu paling berbahaya. Jadi kalau ambil warna merah, nanti dia akan adalah proses dia seterusnya ya. Namanya autolift. Okey, Raja 4. Okey, kita tengok pula pada soalan yang keempat. Okey, menunjukkan sebuah alat pemadam kebakaran, guys. Pernah tengok ni tak? Paket kecil ni. So, antara berikut manakah jenis kebakaran sesuai dipadam dengan menggunakan alat pemadam jenis ini? Okey, nombor 4 jawapannya adalah selimut kebakaran selimut kebakaran tak. Bukan. Ini bukan selimut kebakaran. Apa ni? Di fire blanket. Betul lah, memanglah namanya selimut kebakaran, betul lah. Tapi kegunaan dia. Fire blanket, betul lah selimut kebakaran tu. Kegunaan dia apa? Bila kita gunakan dia? Ini kalau korang perasan, biasanya kalau kita ada tabung gas kat rumah ke dekat mana ke, kalau ada kebocoran, biasa kita ambil tower ni, blanket ni kita akan letaklah dekat atas tu. Supaya udara tak masuk. Udara tak masuk, jadi dia akan jawapannya lah C guys, C. Okay, kebakaran tabung gas. Kebakaran elektrik tak boleh pakai ni, blanket ni kena elektrik nanti. So yang sesuai lah tabung gas. Kalau bocor ke apa, kita pakai ni kalau berani lah. Okay, kat rumah korang ni kena ada satu lah ni, senang. Kat rumah cikgu ada satu macam ni. Beli yang kecil pun tak apa, cikgu rasa lah dalam RM70 pun dah ada. Standby dekat rumah kan, dalam kereta ke. Okay, nombor 5, menunjukkan sebuah alat pemadam api. So, apakah keterangan kegunaan paling tepat bagi pemadam api jenis ini? Okay, jawapan awak guys. Apa jawapan awak? C. Kawan-kawan lain? Setuju tak C? Aino kata D. C. Memadam kebakaran melibatkan peralatan elektrik, gas dan juga wap. Padam kebakaran melibatkan bahan berpejar, cecair dan juga gas. Mudah terbakar. Okey, ni kalau carbon dioxide.
Okey, carbon dioxide ni biasanya kita gunakan untuk melawan sesuatu benda yang susah nak padam. Terutamanya yang melibatkan gas dan juga elektrik. Okey. So jawapannya adalah C. Kalau katakanlah cecair biasanya yang A, B, C tu. Korang pernah nampak tak? Pemadam A, B, C. Biasa yang tu lah. ABC powder, betul. Jadi yang ini carbon dioxide ni dia adalah untuk benda-benda elektrik dan juga gas. Bila ada carbon dioxide, maka oksigen akan kekurangan lah. Jadi pembakaran tak dapat dilakukan kerana ada carbon dioksida. Okey, kita nak masuk struktur pula. Nak label-labelkan dia, manakah pakaian-pakaian kita. Jom kita pergi jap. Itu slide jap. Okey, mana tak gerak ni? Okey, ini guys. Bila internet macam slow sikit guys. So yang pertama ni, korang rasa apakah alatan ini? Apakah alatan bagi P? Namanya apa? Google. Betul? Ataupun cermin mata keselamatan. Tapi kita bagi Google lah. Mereka panggil Google saja. Okey, R. Apakah R tu? Senang sangat kot. Sarung tangan je lah. Senang sangat. Okey, dah. Selesai. Okey, Q tu apa? Q tu mask kan? Q tu adalah mask. S tu adalah baju. Okey, baju kan, baju coat dia. Okey, jom kita tengok yang lain. Okey, kita nak pergi soalan yang berikutnya. So, B, apakah fungsi peralatan Q dan S? So, ingat Q tadi adalah mask. Jadi, apakah fungsi mask guys? Fungsi mask ni sebenarnya melindungi apa? Yang korang pakai sekarang ni lah, COVID ni. Tapi dalam lab, masa ni tak adalah COVID lagi kan? Hidung kimia, betul? Dia sebenarnya melindungi hidung, dan mulut daripada terhidu bahan kimia. Okey. Apa-apa bahan kimia ya. Okey, terutamanya kita boleh bau bahan kimia tersebut. Biasanya bahan kimia bau apa? Bau sengit kalau nak tambah lagi. Bau sengit dan mudah meruap. Okey, kalau bahan kimia dia bahasa dia bau sengit. Bau sengit macam mana ya? Mungkin macam cuka. Cuka pun salah satu bau sengit. Namanya sengit. Jadi korang kena biasakanlah nama sengit ni. Okey, S ni adalah baju guys. Jadi ingat tadi dah cakap melindungi kerosakan ataupun kekotoran pada pakaian kita. Pakaian je lah. Okey, itu je. Okey. Dah siap ke? Kita nak move. Soalan yang berikutnya. Okey, pada pendapat anda, apakah kesan jika pelajar tidak memakai peralatan P dan Q semasa menjalankan eksperimen? Kalau tak pakai P dengan Q, apa jadi? Tak pakai mask dan tak pakai baju. Okey, cuba bagi cadangan ke. Dua tu. Jadi ada 2 poin lah. Jadi apakah poin dia? Kalau tak pakai tu, mungkin mata akan tercedera. Okey. Okey, Q pula mungkin kita boleh kata apa ya? Q kita boleh kata Q ni mungkin kita boleh cakap sesak nafas. Sesak nafas. Macam itulah.
Merosakkan sel, merosakkan sel boleh juga, tapi dia lebih pada mata kan, kena sebutlah merosakkan sel mata. Okey. Kalau hidung tu sesak nafas, nak kata sel susah juga ya. Kalau mata tu boleh lah, Google tu merosakkan sel mata, okey. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Kita nak masuk soalan yang kat bawah tu guys. Nombor 2 tu tengok orang pegang tikus. Menjalankan eksperimen tikus. Semasa melakukan eksperimen dinyatakan satu alat keselamatan yang perlu digunakan. Apa yang kita gunakan guys? Sarung tangan, keselamatan, betul? Kita boleh guna sarung tangan. Betul, tepat sekali, sarung tangan. Ada lain lagi tak kita boleh gunakan selain dari sarung tangan? Boleh cadangan lagi tak? Apa-apa jawapan? Topeng muka ataupun mask. Goggle tadi. Lepas tu lab coat lah. Baju makmal. Okey, seterusnya selesai menjalankan eksperimen, apakah langkah yang perlu anda lakukan? Iaitu bahan eksperimen. Apa yang kita perlu buat? Bahan eksperimen tu kalau dia cair ke, dia terbakar ke, kita nak buat apa? Okay. Katakanlah kalau dia dalam keadaan berpejal ke, mungkin kita boleh bahan makmal ni mungkin kita boleh kata dibalut dengan tisu kalau dia tak bahaya lah. Ni cadangan-cadangan kita boleh bagi. Dia nak 2 kan, kita bagilah 2 contoh. Yang kedua mungkin kita boleh kata apa lagi dibalut dengan plastik. Okey, dibalut dengan plastik. Okey. Terlari pula. Dibalut dengan plastik. Okey, dan ketiga, kalau ada lagi apa lagi kalau katakanlah dia cair, kalau bahaya sangatlah, kita kena disejukkan ataupun disejuk bekukan. Kalau dia cair, takut tumpah. Tumpah kena orang kan. Dia bekukan and then kita tanam dia. Okey, satu lagi dilupuskan ataupun kita buang melalui sinki yang ada. Sinki lab ada kan? Kita buang kat situ je lah. Itu salah satu cara kalau dia cair. Tapi kalau benda-benda yang terbakar, jangan buang dalam tong sampah ya. Kenakan air dulu, pastikan dia mati apinya, barulah kita buang tong sampah. Okey, tangan kita nak buat macam mana? Okey, tangan kita kotor ni guys. Okey, cadangan korang. Macam mana nak tangan kita yang kotor ni? Macam mana kita nak buat? Cuba korang cadangkan sikit. Basuh tangan. Okey, good, betul. Basuh tangan, betul. Tapi basuh tangan dengan apa? Tak cukup tu sekarang ni, COVID ni. Basuh tangan dengan sabun lah sekurang-kurangnya. Basuh tangan saja biasanya tak bersih kan. Kita buat basuh tangan dengan sabun. Nak bagus lagi, kita pakailah sabun yang power sikit, iaitu antibakteria. Kita pakai sabun antibakteria. Okey, boleh. Hand betul. Hand sanitizer boleh juga. Cuma hand sanitizer tu lebih kepada kuman lah. Tapi ni kalau katakanlah kita kena bahan-bahan kimia, dia bukan kuman. Jadi first step adalah kena basuh dengan sabun. Okey, kalau melibatkan bakteria, melibatkan COVID ke, baru kita pakai sanitizer. Okey, kalau melibatkan bahan-bahan mentah ke, asid dan sebagainya, sesuai kita pakai sabun. Okey, tambah sikit sabun bakteria. Ataupun kita boleh tambahlah hand sanitizer pun boleh sebagai tambahan kita. Okey, seterusnya
Semasa menjalankan eksperimen, anda tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja, apakah yang perlu anda lakukan? Kalau tumpah ni kita nak buat apa? Okay, kalau korang ada kat sana, apa yang korang perlu buat? Adakah korang nak lap ke atau macam mana? Laporkan kepada guru. Betul, laporkan kepada guru. Good, bagus. Kalau guru tak ada? Kalau guru tak ada? Tapi ni dah betul ni. Dah betul dah pun. Kalau guru tak ada, kita ada pembantu mal. Laporkan kepada pembantu mama. 2 markah, 2 poin. Cari lagi, apa lagi? Apa lagi kita nak buat Kita boleh jadikan kawasan tumpahan tadi sebagai kawasan larangan. Kita letaklah kon ke apa-apa ke supaya orang perasan. Okey. Kalau dia tak bahaya, kita boleh kaut tumpahan dengan menggunakan alat tertentu lah kalau tak bahaya. Okey. So, mana-mana yang sesuai, korang pilih lah. Jangan lupa buang di tempat yang selamat. So, pilih 2 sahaja. 2 yang korang confident Ni banyak sangat ni. Betul jadikan kawasan sebagai kawasan larangan. Betul, Syarul. Betul sangat. Oh, ni ada gambar color lah. Ini ada gambar color best ni. Ada warna-warni lagi. Okey, seterusnya dia cakap apa ni? Seterusnya dia beritahu bahawa pemadam kebakaran warna label yang ditentukan mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, fungsi yang berbeza. Apakah maksud warna label merah pada alat pemadam kebakaran dan jenis kebakaran yang boleh dipadamkan oleh jenis ni? Okey, menunjukkan salah satu alat pemadamnya. Okey, dia tanya apakah maksud label berwarna merah? Okey, mana soalannya? Kat bawah kat atas. Sini, tak ada ruang nak tulis kan? Gua tulis ni lah. 2 markah, banyak juga ni. Sekejap, cuba fikir nak tulis kat mana ni. Cuba tulis sini lah. Muat tak? Tulis atas lah ya, atas. Atas ni. Muat kan? Okey, pertama yang ni yang A punya So kita kata warna label merah memadam kebakaran melibatkan bahan pepejal. Okey, contohnya kita boleh kata seperti kayu. Kayu, kain, kertas dan sebagainya. Okey, dan lain-lain lah. Satu pun dah cukup. Okey, lagi kita apa lagi 2 markah 2 markah. Apa lagi Syarul boleh tak? Okey, tak ada idea pula cikgu. Awak ada idea lain tak? Tak apalah, tu tingkat. Dia kata tingkat, tambah lagi Okey, kita letak B pula. B menunjukkan salah satu alat pemadam. Okey. Ingat. Okey, ingat. Satu lagi adalah jenis kebakaran A. Kebakaran kelas A. Okey, korang salin dulu jap. Okey, salin kejap Okey dah, boleh. Ni korang hafal sikit nanti. Kelas A ni lebih macam pepejal. Kalau kelas B tu cair. Kelas C tu gas. Kelas D tu logam. Ingat tak? Korang ingat tak tu?
Kita tulis sikit tulis mana ya? Tulis sini sebagai rujukan kita. Kelas A. Kelas A ni contohnya macam pepejal lah. Okey, kelas B macam cecair. Ni untuk kita lah kan. Okey, kelas C dia macam gas yang mudah terbakar. Kelas D ni dia macam kebakaran logam. Okey, elektrik kat mana elektrik? Elektrik kelas E. Melibatkan elektrik. Macam tu. Okey. Apa lagi tak ada Oh, minyak. Kelas F melibatkan minyak yang mudah terbakar. Okey, minyak ke mungkin apa-apa yang mudah terbakar lah. Okey, ni sebagai rujukan awak lah ni. Sebagai rujukan awak je. Dah. Air buih serbuk kering karbon dioksida. Betul? Syarul? Serbuk karbon dioksida. Betul? Okey, B, Raja menunjukkan salah satu pemadam api kebakaran. Okey, bagaimanakah alat ini berfungsi? Dalam menyelamatkan mangsa kebakaran. Okey. So, aku rasa macam kita padam sini, kita jauh sikit. Sebab tak muat kan? Macam ni. So, kita boleh kata bagaimanakah alat ni berfungsi Jadi dia mampu memadamkan api kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Okey, walaupun nampak kecil, tapi kadang-kadang air tak semestinya boleh padam Contohnya kalium ataupun potasium dalam bahasa Inggeris, kita tak dapat padamkan dengan air sebab dia mudah terbakar. Kena air lagi terbakar. Kalium dan juga natrium. Potasium dan juga sodium lah dalam bahasa Inggeris. Dua tu mudah terbakar. Kena air pun terbakar. Main-main. Okey, seterusnya dia kata apa ni? Berikan alasan anda untuk menyokong pernyataan ini. Alamak, 4 markah. So, 4 poin lah ni. Sekejap, jadi ruang sikit. 4 markah, 4 poin lah. Jadi, pemadam api jenis air tidak sesuai. Tidak sesuai, ya. Tidak sesuai. Okey, kenapa tak sesuai? Kalau kena minyak. Kalau kena minyak lah, minyak terbakar. Kalau kita siram air, padam tak? Kalau minyak terbakar. Tumpah minyak ni. Cuba bagi cadangan sikit. Kalau tak, kenapa tak boleh? Syarul, kenapa tak boleh guna air, minyak? Ataupun kawan-kawan lain, kenapa minyak tak boleh? Kalau minyak terbakar tak boleh guna air. Kenapa? Why? Sebab apa? Saya punya internet ni slow lah guys. Tak kenapa ni. Sebab kalau kita guna air tak boleh. Kerana air tu lebih tumpat daripada minyak. Air tu lebih tumpat daripada minyak. Jadi kalau kita letak minyak, nanti minyak tu dekat atas, air dekat bawah. Jadi tak padam jugalah. Jadi tak padam juga. Untuk mengelakkan dia, kita pakailah benda-benda alah ni. So yang pertama, kita boleh kata air lebih tumpat dari minyak. Jadi air tak sesuai pakai. Okey, nombor 2 mungkin kita boleh kata minyak akan berada di atas air. So tak boleh lah. Duduk atas air nak terbakar macam mana? Minyak lagi terbakar lah, air kat bawah. So tak padam. Okey. Jadi kalau dalam kes ni jadi air tidak berjaya menghalang minyak bertindak balas dengan oksigen. Jadi air ke tadi tak membantu langsung sebab minyak dekat atas.
Jadi, oleh itu kebakaran tidak berjaya dipadamkan. Okey dah, kita move lagi soalannya. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan ni beritahu bahawa pemadam api jenis buih, pemadam api jenis karbon dioksida. Okey. Pada pendapat anda, jenis pemadam api mana sesuai digunakan untuk memadam kebakaran akibat lita pintas? Ini melibatkan elektrik. Lita pintas ni elektrik, guys. Okey. So yang pertama ke yang kedua? Lita pintas. So yang pertama boleh tak? Buih boleh tak? Sebenarnya kedua-dua ni boleh, guys. Korang pilih mana-mana tapi beri jawapan yang munasabah. Beri jawapan yang munasabah. Contohnya. Katakanlah kita ambil P1. P1 tu maksudnya yang pertama lah. Kan? Okey, yang pertama ni kita ambil, kita bagi sebab dia. Sebab dia apa? Sebab dia adalah pemadam api jenis buih. Kerana bawah ni kita bagi alasan dia. Yang pertama, kerana buih menutupi permukaan lita elektrik. Okey. Jadi dia akan menghalang bahan api bertindak balas dengan oksigen. Okey, lepas itu dan satu lagi kepentingannya, buih tidak mengalirkan elektrik. Buih tak mengalirkan elektrik. Okey. Boleh tak? Kesimpulannya, maka api daripada elektrik dapat dipadamkan. Kita buatlah kesimpulan sikit. Nombor 4 tu letaklah maka ke, oleh itu ke. Sebenarnya tak letak pun tak apa, guys. Tapi kita letaklah ya. Okey, katalah kita pilih yang P2 pula. Contohnya kita pilih P2 alasan apa yang kita boleh bagi? Ni pemadam api jenis karbon dioksida. Kerana, so kita bagilah 4 reason. Okay, reason pertama kita boleh kata bahawa karbon dioksida menutupi ataupun menutup permukaan lita elektrik. Apa boleh, tak ada masalah. Oleh itu kita buatlah menghalang tindak balas dengan oksigen berlaku. Lagi, karbon dioksida tidak mengalirkan elektrik. Okey, maka api dapat dipadamkan. Dah, tada. Dah settle, guys. Okey, kita besarkan sikit. Okey, boleh faham tak? Salin dulu. Nak tanya pun boleh tanya. Kita nak masuk bab satu lagi ni sempat dah, guys. Sempatlah dapat satu lagi. Dah, boleh juga teruskan Syarul dah, Syarul. Kita move ya. Okey, kita nak masuk bab 2. Kita dah pengenalan dah habis dah. Pasal lab dah habis, kita nak masuk bab 2 Bantuan kecemasan. Okey, apakah masuk resusitasi kardiopulmonari? Siapa tahu?
Ni namanya bahasa Inggeris adalah CPR. Oh, Syarul dah hafal dah ya. Okey, betul. CPR tekan dada, hembus ke mulut kerana mulut kita pun kalau kita hembus boleh sampai ke paru-paru juga. Okey, nombor 2, manakah antara situasi yang berikut memerlukan CPR? Okey, nombor 2 guys. Korang rasa manakah yang memerlukan CPR? Lia kata B, panahan peti. Manakah antara ikut situasi yang memerlukan CPR? Betul, panahan peti Okey. Okey, antara berikut nombor 3 merupakan tujuan melakukan CPR. Nombor 3 apa jawapannya? Jawapannya adalah C. Betul, iaitu mengembalikan degupan jantung kita lah, sebab jantung kita ni memerlukan electricity elektrik. Jantung kita menghasilkan impuls elektrik sikit. Okey, nombor 4, bagaimanakah cara melakukan helix monitoring bagi bayi yang tercekik? Macam mana kita buat? Kalau nampak bayi tercekik tu nak macam mana? Ini kata C ke tadi? C tu tadi kan ini kan? Ini macam mana kalau nampak baby tercekik? Ke kita nak cekikkan dia lagi? Tepuk bahagian belakang badan mangsa. Okey, betul? Pukul Syarul, tepuk pada bahagian belakang badan mangsa. Okey, nombor 5, susun langkah bantuan kecemasan CPR dengan betul. Okey, hembuskan udara ke dalam mulut mangsa selama 1 saat setiap hembusan. Okey, Q, kejutkan mangsa dengan menepuk bahunya dan memanggilnya. Betul? Dan A, periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafasnya daripada mulut. Okey. Cikgu dulu pernah derma darah dulu. Dia derma darah banyak sangat kot, cikgu pitam Jadi caranya adalah dia panggil nama cikgu kuat-kuat. Cikgu dengar lah. Dia panggil. Lepas tu cikgu dengar, cikgu nafas kuat-kuat. Kita bila pengsan ni tak perasan kan. Okey, soalannya susunkan kembali. So, korang rasa mana satukah susunan kembali ni? Sepatutnya manakah yang pertama? Adakah P, Q, R, S, T dan U? Baca betul-betul. Tak nampak ke? Cuba betul-betul. Apakah yang pertama guys? Kalau boleh yang pertama dengan hujung je. Yang pertama apa? Yang pertama Q mengejutkan mangsa dengan menepuk bahu. Betul? Yang pertama Q. Jadi B dengan A dah salah dah. Jadi kat sini nampak dua-dua U. Jadi U ni ujung lah. U tu ujung lah. Okey, kita tengok nombor 2. Sama ada S ataupun P. Mana nombor 2? S nombor 2 ke P nombor 2? S, jika tiada tindak balas, minta bantuan. Okey, kalau P, hembus udara. Jadi S dulu kan. Logiknya kita minta bantuan dulu lah. Kita pun tak pandai sangat. Kalau dah tak ada orang, baru kita buat P. Okey, betul-betul. Bagus, tahniah. Okey, kita nak masuk struktur B pula guys. Sekejap, kita draw sikit struktur B. Okey, kejap. Okey, Raja menunjukkan situasi berlaku di tepi sungai yang memerlukan bantuan kecemasan. 999. Bila masalah dia buat telefon ni, mana mandi ni kan. Ada ke orang macam ni? So, apakah bantuan kecemasan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan mangsa tersebut? Bantuan kecemasan macam mana ni? Satu markah. CPR. Betul. CPR jawapannya. Tepat sekali. CPR guys. Ya. Tahniah. Okey, berdasarkan jawapan anda, apakah langkah pertama bagi tindak balas itu? Kita buat apa dulu? Nak buat CPR, mula-mula buat apa? Kejutkan mangsa. Betul, kejutkan mangsa.
Tapi kalau bagusnya tu macam ni. Sebab tu tepi sungai kan. Kita kena kejutkan mangsa. Tepi sungai kalau boleh, kita kena bawa mangsa ke kawasan yang selamat dulu. Selamat. Okey, lepas tu dan kejutkan. Macam apa tu Ainu cakap lah. Mangsa terlebih dahulu. Mana tahu dia sedar ke? Okey. Lepas tu Syahrul kata respon. Betul, tambahlah sikit. Untuk melihat responnya. Okey, betul, bagus. Okey, nyatakan dua kesan buruk terhadap mangsa jika tindakan di A1 tidak dilakukan dengan segera. Kalau kita buat dia tunggu je. So apa yang akan berlaku? Jawapan awak yang senang. Tiada dekupan jantung. Maksudnya kematian lah. Kan? Syahrul kan? Bila tak ada dekupan jantung, kematian lah. Risiko tak ada paru-paru. Betul, boleh. Kita boleh kata tiada dekupan jantung boleh. Risiko tak ada paru-paru pun boleh. Okey. So kemungkinan dia matilah. Kan? Senang. Okey, kemungkinan dia mati. Apa lagi yang kita kemungkinan ada? Nombor 2, kemungkinan lain apa lagi? Kalau dia mati, apa lagi kerosakan jantung boleh? Risiko terhadap paru-paru. Boleh? Kita boleh kata risiko kerosakan paru. Okey, betul. Dan lain lagi kita boleh katakan juga kerosakan otak. Kenapa? Jika tiada oksigen. Jika tiada oksigen sampai ke otak. Jadi otak tu akan rosak lah sebab oksigen tak ada. Okay, oksigen kita boleh perlukan oksigen. Otak kita perlukan oksigen untuk berfungsi. Kalau otak tak berfungsi, bukan jangan katakan lumpuh dia, memang meninggal terus lah. Okey. Lumpuh tu kalau salah satu otak kita tak berfungsi dengan elok. Contohnya macam kita paralyzed. Kalau otak kita kan sebelah kanan atau kiri, kalau tiba-tiba dia mati salah satu, kita akan lumpuh lah. Ataupun namanya stroke. Disebabkan tak berfungsi otak. Tapi kalau memang tak berfungsi terus, memang meninggal je. Okay, berikan satu situasi lain yang memerlukan tindak cemas seperti yang dinyatakan di atas. Situasi macam mana lagi yang macam ni lebih kurang? Yang perlukan CPR ni. Tadi dah jawab kan? Panah, peti. Okay, apa lagi yang ada? Serangan jantung. Okey, serangan jantung. Lagi? Satu lagi apa? Rejatan ke renjatan lah? Ada N tak? Renjatan ni. Renjatan elektrik. Rejatan ke renjatan? Ada N kan? Renjatan elektrik. Okay, Ainul betul Ainul? Ya, betul. Okey, kita masuk yang D. Pada pendapat anda, apakah akan berlaku kepada mangsa jika bantuan kecemasan tidak dilakukan dengan betul? Tidak dilakukan dengan betul. So, okay, kalau maksudnya kita tekan kuat-kuat ke, apa yang jadi? Kita buat dengan tak betul, tak ada ilmu kan? Ini boleh mendatangkan tulang boleh rosak. Boleh patah ya. Bahayalah. Ataupun mungkin juga kita tiup tu tak kuat. Jadi mungkin udara ataupun oksigen yang dihembus
tidak sampai ke peparu. Okey. Tak kuat. Korang belajar tak kat sekolah? Siapa masuk bulan sabit merah? Mesti korang belajar ni dengan patung kan? Okey dah, boleh cikgu teruskan lagi? Boleh nombor 2. Alright. Nombor 2, korang kadang-kadang pernah tak termakan dan tercekik? Pernah tak? Ainul pernah tak Ainul? Makan gelojoh-gelojoh, bercakap lagi, tercekik. Pernah tak? Syarul ke pernah tak? Biasa orang tua lah. Muda-muda tak pernah. Pernah masa kecil? Tak pernah. Jadi elakkan kita makan bercakap banyak-banyak. Bercakap sikit-sikit je. Sebab saluran mulut kita dengan saluran hidung sama je. Bila kita makan, kita telan, saluran leher kita dekat paru dia akan tutup. Tapi bila kita cakap sambil bernafas, dua-dua terbuka. Jadi masa kita telan tu dia akan masuk ke paru. Bahayalah. Biasanya kalau masuk sikit dia okey sebab kita batuk, dia keluar balik. Tapi kalau masuk benda yang besar, batuk pun tak boleh keluar guys. Memang udara tak boleh masuk lah. Udara kot hidung tak boleh masuk, udara kot mulut tak boleh masuk. Dia tersangkut dekat paru. Ataupun makan daging. Daging kan susah nak digest. Kita telan kan dia panjang kan, dia tak habis-habis kan. Masa telan tu kita cuba nak bernafas, masa tu sangkut. So elakkanlah benda-benda macam tu guys, ya. Okey, pertama nyatakan 2 situasi menunjukkan lelaki itu memerlukan kecemasan. Yang pertama kita nampak dia memegang lehernya. Dengan kedua-dua belah tangannya. Kita nampak dia pegang kedua-dua tu menunjukkan bahawa dia dalam keadaan sengsara tu guys. Okey, kalau saja dia pegang tak? Okey, yang pertama. Yang kedua mungkin tidak boleh bercakap. Kita nampak dia macam tercungap-cungap ke tak boleh bercakap. Apa lagi yang kita boleh buat? Mungkin juga dia dalam keadaan apa lagi ya? Terbatuk-batuk. Mungkin terbatuk-batuk. Kelihatan biru, kulit kelihatan biru. Boleh cuma tak nampak lah kan? Mungkin kita lihat kulit ataupun bibir. Apa lagi? Mungkin kuku kelihatan biru. Okey? Ataupun biru ni macam tu sangatlah. Kebiruan. Okey? Ataupun suka bernafas. Dan sebagainya lah. Apa-apa jawapan yang logik dia terima je. Okey, lawatannya namanya adalah he dinch manoi you art ke V? VRE, betul tak? Heinrich Heine. Betul lah tu. Betul Syarul. Okey, nyatakan 2 langkah utama perlu dilakukan berdasarkan jawapan di atas. So, kita nak buat apa sekarang? Kalau jumpa macam ni. Nak suruh dia mengucap ke? Kita akan berdiri di belakang mangsa. Okey, dan kita akan bongkokkan sedikit badan mangsa ke hadapan. Okey, walaupun belajar guys, tapi kalau kita berjumpa dengan keadaan sebenar, susah guys. Susah. Mencari kursi didekatkan. Betul Syarul? Kita tak ingat pun masa ni semua ni. Sebab panik kan. Kita pun akan lupa nanti. Okey, lepas tu kalau kedua kita boleh buat okey, peluk badan mangsa
ataupun kita boleh genggamkan tangan dan letakkan tangan kanan di antara pusat dan bawah rusuk. Mencari kerusi berdekatan, betul mencari kerusi ke depan. Okey, adakah teknik yang dinyatakan boleh juga dilakukan kepada wanita mengandung? Boleh tak? Kita guna macam ni, tarik, kita sentakkan dia, tangan dia. Kita sentak ke atas dan kuat. Boleh ke? Jawapannya adalah tidak boleh. Okey. Tak boleh guys. Pasal-pasal lagilah meninggal orang tu. Okey, jom kita buat lagi. Sempat tak ni? Kita ada 5 minit lagi. Kita habiskan bab ni lah. Bab ni habiskan. Sikit lagi guys. Kita habiskan sikit lagi. Okey, yang pertama. Ni macam tadilah Rajah 3.1 ni kita menggunakan tadi. Okey. Okey. Yang sebelah ni CPR. Okey dah. A dah settle, B pula. Terangkan bagaimana individu Rajah 3.1 tercekik. Ni kerana saluran pernafasan tersekat. Bagaimanakah cara mengatasi jika berlaku pada bayi? Kalau bayi diletakkan menyerap kan? Okey, diletakkan secara menyarap pertama. Lepas tu jangan lupa kita akan tepuk bahagian belakang. Okey, dengan kuat. Kuat tu yang kuat sangat meninggal pula budak tu. Sehingga keluar melalui mulut. Jadi nanti korang dapat baby, dah kahwin nanti, dapatlah praktis sikit cara-caranya. Okey, berdasarkan nyatakan keadaan manusia diperhatikan oleh penyelamat sebagai tanda masih hidup. Pertama, mempunyai degupan jantung. Okey, degupan jantung pertama. Yang kedua mungkin kita nampak dia bernafas.